mengajar ada kelakuan yang baik, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Allah. Dan sebab bagi membesar Allah sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, musannif mendatangkan ayat Al-Quran ini, iaitu surah An-Nur ayat 30. Surah ini dinamakan juga, ayat ini dinamakan juga ayat hijab. Ayat hijab. Apa ayat hijab? Dalam kitab tafsir disebut Nabi mula sampai di Yathrib. Orang Melayu sebut Yathrib. Bukan Yathrib, Yathrib. Yathrab, Yaba. Jadi orang Melayu kita nak ejasa tu dia tambah TH. YATH, maka bunyinya siratal ladzina inna a'tainakal kautsar. 3 huruf tu kalau hujung lidah tak kena hujung gigi, bertukar huruf lain. Jadi Yathrib, eja dia yasa rayaba, Yathrib, bukan Yathrib. Kita baca kitab Rumi kan, dia bunyi Yathrib, berapa trib lagi? 10 trib. Jadi bunyinya Yathrib. Baik, habis bab Yathrib, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Bila sampai Nabi ke Yathrib, yang akhirnya Nabi ubah nama tu kepada Madinatul Munawwarah, bandar yang terang gilang gemilang. Tu maksud kata Madinah mana bandar, Munawwarah yang terang benderang ataupun yang bercahaya, terang benderang. Itu maksud kata Munawwarah. Masa Nabi sampai ke Madinah, Nabi disambut oleh penduduk Madinah yang disebut dalam sejarah mereka itu digelarkan kaum Ansor. Kaum Ansor maknanya kaum yang menolong Nabi dan kaum Muhajirin. Siapa kaum Muhajirin? Iaitu kaum yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa? Nabi dan sahabat-sahabat Makkah ni. Mereka digelarkan kaum Madinah ni digelarkan kaum Ansar. Nahnu Ansarullah. Kami penolong agama Allah. Masa Nabi sampai ke Madinah, Nabi disambut oleh orang lelaki, orang perempuan, bercampur-campur lah. Macam kita biasa duk bercampur lah. Bukan? Bercampur-campur lah. Sebab masa tu belum turun ayat ni. Maka Nabi didendangkan lagu, nyanyi yang dinyanyikan oleh muslimat Madinah. Apa lagunya? Tala'al badru alaina. Sekat tu ayat ni saya. Kalau nyanyi lagi, hujan turun. Lagu Tala'al badru alaina beserta dengan kompang. Itulah yang kita buat Maulid Rasul tu. Kita main kompang.
qasidahnya. Kalau orang kata tak boleh, tentulah Nabi larang dengan selarang-larangnya. Ya, tapi Nabi tak larang. Maka tentulah dibolehkan. Kalau dalam masjid tu khilaf ulama. Setengah ulama melarang, setengah ulama mengharuskan. Ya, jadi kalau orang kata haram main kupang dalam masjid, jangan marah dia sebab ada nas. Ada kau. Kalau ada pula yang kata boleh, jangan marah dia pasal ada nas. Hukum tu tidak mutlak. Kalau orang mengaji belah Mekah, dia kata tak boleh, haram. Kalau orang mengaji belah Madinah, belah apa? Yaman, belah Mesir, mereka kata harus. Jadi tak usah duduk tekak abad tu. Nak tekak call play. Yang tu tekak tak apa. Memang tak boleh. Itu tak ada khilaf dia. Tak ada khilaf. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tidak melarang muslimat nyanyi lagu nasyid tadi. Maka setelah 2 tahun Nabi menetap di Madinah, iaitu tahun 2 Hijrah, turun ayat ini. Ayat apa? Surah An-Nur ayat 30, 31 dan 32. 31, 32 dia tak tulis, 30. Maka 3 ayat ni dinamakan oleh mufassirin sebagai ayat hijab, iaitu ayat yang menyatakan larangan Allah lelaki dan perempuan tidak boleh bercampur baur. Ada satu hadis, kisah satu ketika Iblis diperintahkan oleh Allah agar pergi. Iblis ni bila dia kata, bila Allah Ta'ala suruh, walaupun dia engkar perintah Allah, tapi bila Allah Ta'ala suruh yang ni, dia tak berani nak lawan. Yang ni dia tak berani nak lawan, dia kena pergi. Kalau dia tak pergi, terbakar dia. Maka dia pergilah jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, antara dialog Rasulullah dengan Iblis, Nabi tanya dia, wahai Iblis, aku ini diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan umat Nabi Adam dari tipu daya kamu. Jadi aku nak tanya kamu, wahai Iblis, apakah agenda utama kamu untuk merosakkan anak cucu Adam alaihi salam ini? Iblis tak boleh tipu, ni Nabi. Kalau kita selalu kena tipu dengan dia. Iblis tak boleh tipu Nabi. Dia kena jawab betul. Apa kata Iblis? Dia kata, ya Muhammad, pertama-tama agendaku untuk merosakkan umat Nabi Allah Adam ini ialah aku akan campur adukkan lelaki dan perempuan itu tanpa hijab, iaitu tanpa dinding, bercampur lah macam kat pasar. Bila mereka sudah mulakan jarumku. Baik, ini dialog antara dialog Iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pada tahun 2 Hijrah, ayat 30, 31, 32 ni yang dinamakan ayat hijab, di mana perintah Allah campur. Kalau dulu masa Nabi mula datang ke Madinah, Nabi tidak larang pun muslimat nyanyi lagu Tala'u Badru Alaina didengarkan oleh orang-orang lelaki muslimin, termasuklah Nabi sendiri. Masa tu Nabi tak larang, pasal belum turun ayat hijab.
ayat yang melarang perempuan dan lelaki bercampur. Orang perempuan dilarang mendendangkan lagu untuk lelaki-lelaki belum turun. Faham tu? Baik. Masa tu Nabi tak larang kerana belum ada larangan syarak. Masa tu Nabi tak larang kerana belum ada nas syarak suruh berhijab, berdinding, berasingan. Jadi pada tahun 2 Hijrah turun ayat ini, ayat larangan ini, maka dengan perempuan, melainkan 5 perkara. Dalam Imam Syafi'i kata boleh bertemu lelaki dan perempuan itu dalam 5 perkara sahaja. Apa dia? Yang pertama, kerana menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, iaitu kerosakan. Tak ada main jeling-jeling, kau menjeling, tak ada. Tak ada yang kes tu, tak ada. Kalau ada, tak boleh. Satu. Yang kedua, kena urusan berjual beli. Orang perempuan pergi pasar, belikan kembung dengan apek. Tak kira lah dengan siapa dia belikan, dengan orang lelaki-lelaki. Beli barang. Belikan, beli beras, beli apa. Urusan jual beli. Urusan jual beli harus. Sekadar jual beli sahaja. Habis. Pergi tanya pula anak berapa, suami ada di rumah. Itu tak sah. Itu layan. Itu dah lebih. Itu dah lebih. Sekadar jual beli saja. Yang ketiga, kerana berubat. Kita pergi jumpa doktor. Ni orang perempuan sakit perut. Jumpa doktor Ramasami jaga nada. Jadi jumpa doktor laki-laki. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau tak ada doktor perempuan. Kalau ada doktor perempuan, wajib dia pergi berubat dengan doktor perempuan. Doktor perempuan tu pula wajiblah muslimah. Kalau tak ada doktor perempuan muslimah, bolehlah doktor perempuan kafirah. Kalau tak ada juga, tak apalah doktor laki-laki yang muslim. Tak ada juga, semuanya kafir belaka. Doktor Ai Chong Yu, doktor Tong Sampah, doktor Tong Tai, tak apalah. Dah tak ada hak Islam kan? Itu jadi haruslah. Yang keempat, kerana bertanya. Nak tanya, orang perempuan bawa kereta masuk kampung Sungai Raya, jumpa Datuk Mat. Tuan nak tanya, mana pondok Syariah? Tak apa. Pasal apa? Kerana nak bertanya. Tanya tu mesti tanya yang munasabah. Kalau dia tanya jam pukul berapa, itu tengok keadaan lah. Betul ke dia tanya ke nak morat? Kan? Yang kelima, kerana keterpaksaan bercampur. Macam mana keterpaksaan? Seperti kita naik bas. Naik bas tak payahlah naik bas ekspres. Daripada mana? Somban nak balik, nak pergi Penang. Somban nak pergi Johor. Somban nak pergi Terengganu. Terpaksa duduk bercampur. Duduk sebelah pula dah. Perempuan pula. Ataupun perempuan naik sebelah ada. Laki-laki pula. Kalau boleh minta tukar, itu lebih afdal. Kalau tak boleh minta tukar, tak payahlah. Maka tu jadi harus. Pasal apa? Keterpaksaan. Pergi pasar, kena bercampur lah. Masuk. Apa dia dekat tu? TF. TF. Jadi terpaksa bercampur. Tak ada pasar raya yang khusus untuk laki-laki sahaja. Tak ada pasar raya yang khusus untuk perempuan sahaja. Melainkan yang ada bercampur. Maka tu harus. Maka selain daripada itu tidak diharuskan.
Jadi kalau kita nak buat kenduri lagu mana? Ini hukum syarak ni. Lagi dia kata ustaz ni main nak komplain kita, bukan, ni hukum syarak. Cerita ni atas dasar hukum syarak. Hukum syarak ni tuan-tuan, bila kita nak laki-laki dengan bercampur. Bila bercampur dia termasuk dalam larangan surah An-Nur ayat 30, 31, 32. Bukan saya larang, Allah larang. Dalil surah An-Nur ayat 30, 31, 32. Baik, ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan di dalam kitab-kitab fiqh. Antara kitab fiqh yang menyebut hukum ini antaranya ialah kitab Mazahibul Arba'ah. Kitab 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, diterangkan setiap satu-satu mazhab tu apa hukumnya, apa landasan, batasannya. Jadi empat mazhab tu berkata kena ada hijab. Melainkan beberapa perkara seperti yang saya tunjukkan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Mazhab Maliki dia ada kelonggaran sikit lagi. Mazhab Syafi'i dia begitulah keadaan dia. Kemudian dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu kitab moden sikit. Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu pun kitab Pak Mazhab juga, karangan Dr. Wahbah Zuhaili, orang Syria. Dia wafat lebih kurang 4 tahun 5 tahun lepas, ya. Dr. Wahbah Zuhaili. Kitab Pak Mazhab juga, dia cerita satu persatu, ya, hukum buka dalam kitab tu. Kalau tak salah saya Babul Aurah. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin dia ada 4 jilid. Kalau tak salah ingatan, jilid yang kedua ataupun jilid yang pertama. Lama dah tak buka kitab. Kemudian kitab Melayu, kitab Matla'ul Badrain. Ini saya dah baca kat pondok. Sekarang dah masuk bab jinayah. Dah lepas lama dah. Itu bab solat. Dan dalam kitab Fathul Mu'ain, Hasyiah Baijuri, Fathul Wahab dan beberapa kitab-kitab yang lain yang menerangkan mengenai hukum berhijab, hukum berdinding, hukum tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan melainkan beberapa keadaan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada hari ini, tak tahu tu dimaafkan. Kalau dah tahu kena tinggallah. Bukan? Lain kali buat kenduri kena atur. Jadi Tuan Imam, saya tengok kampung ni amat dihormati oleh orang kampung. Ya, Tuan Imam kita. Jadi Tuan Imam dia kena main peranan. Saya tak boleh. Saya umpamanya baru masuk duduk sini setahun 3 tahun, baru 2 tahun. Jadi Tuan Imam dia kena beritahu lah. Kita kena otor sikit lah. Orang lelaki satu kemah, perempuan satu kemah, jangan bercampur. Dia bercampur. Jadi tak kena dengan perintah Allah dalam surah An-Nur ayat 30, 31, 32. Tuan Imam Ustaz Ajlan kita pun dia hafiz, dia hafal. Cuba tanya dia, suruh dia tafsir sikit. Saya tafsir sikit tadi. Sikit je. Jadi makna dia, ayat ini dia suruh jaga mata, dia suruh jaga faraj. Nampak? Mata apa je pasal? Hak bawah tu dia berdiri. Sebab apa? Dalam Quran Al-Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiasi di dalam diri manusia itu, manusia lelaki itu, keinginan kepada perempuan, keinginan kepada anak pinak, dan keinginan kepada harta benda yang melimpah ruah. 3 perkara ini siapa pun ada. Orang perempuan nak laki-laki, orang laki-laki nak perempuan. Betul tak? Kalau tak betul tak kahwin lah. Kenapa kita kahwin? Sebab apa yang Allah Ta'ala kata itu betul. Allah jadikan begitu. Orang laki-laki nak perempuan, orang perempuan nak laki-laki. Hubbus syahawati minan nisa'i. Orang laki-laki nak perempuan.
Dan nak anak, berbangga-bangga dengan anak. Anak aku seorang Universiti Philadelphia. Seorang lagi Oxford. Seorang lagi sana. Yang last pondok lu. Berbangga dengan anak bina. Satu hal tuan. Bila anak kita berjaya kita cukup berbangga. Cerita ke orang pada. Berbangga dengan anak bina, satu asbab masuk ke neraka. Anak-anak ni anugerah kita, anugerah Allah pada kita. Kadang-kadang dia cerdik, kadang-kadang kurang cerdik, kadang-kadang memang tak cerdik. Itu adalah apa? Auladukum fitnatukum, Allah Ta'ala sebut. Anak-anak kamu ujian bagi kamu. Kalau dia pandai, dia kaya, jangan kamu berbangga. Kalau dia tak pandai, dia tak erti mengaji, jangan kamu berkeluh kesah. Wala tasfur. Jangan kamu berkeluh kesah. Kalau dia jahat dan masuk penjara, pasal apa? Jual dadah, jual ganja. Jangan kamu. Habis tu nak buat apa nak? Udu'uni astajib lakum. Minta ke Allah Ta'ala. Minta apa? Minta Allah kurniakan hidayah taufik kepada kita dan kepada anak-anak kita tadi. Sebab mereka itu ujian bagi kita. Cuba lihat surah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni, kata setengah ulama tafsir, dia hidup zaman Nabi Daud alaihi salam. Kata setengah ulama, bukan zaman Nabi Daud tapi zaman lain. Zaman yang sezaman dengan Zulkarnain. Wallahu a'lam tu khilaf. Tapi apa disebutkan dalam kisah apa nama ni? Luqmanul Hakim ini, ya. Anaknya seorang yang amat degil dan melawan kata. Tak nak ikut cakap bapa. Siapa Luqmanul Hakim ni? Luqmanul Hakim ni bukan raja. Dia bukan saudagar. Kata setengah ulama, dia seorang pengutip kayu api di hutan. Bila dah banyak kayu api dijual di pasar. Itu satu pendapat. Kata setengah ulama, dia seorang hamba abdi. Hamba orang, hamba abdi. Zaman dulu kan ada hamba abdi. Maka khilaf antara dua pendapat. Orang kaya bukan orang raja, tapi orang susah, orang miskin. Namun imannya kental. Walaupun anaknya degil, dia tetap berbaik sangka dengan Allah agar Allah Ta'ala jadikan anaknya seorang yang soleh. Dan akhirnya dia berjaya mendidik anaknya menjadi seorang ulama yang bertakwa kepada Allah. Walaupun makan masa yang amat panjang. Ya, maka masa yang amat lama. Dia nak cerita dalam surah Luqman ni bagaimana tampaknya seorang ayah yang soleh. Dah dengan takdir Allah. Kerana apa? Auladukum fitnatukum. Jangan kita susah hati dengan perkara itu. Memanglah susah sampai tak susah, kan? Tak susah hati ke? Anak jual dadah, anak hisap dadah, anak pecah rumah orang, keluar masuk penjara tu macam keluar masuk keluar tak seronok. Tak seronok kan seronok? Tentu sedih bukan? Tapi itulah ujian. Jadi maka jangan berkeluh kesah dengan itu. Ya. Maknanya Luqmanul Hakim dia bermunajat kepada Allah tak henti-henti tanpa jemu. Dia berbaik sangka dengan Allah sampai Allah angkat dia menjadi wali Allah. Kerana dia sabar dengan itu cerita tu. Cerita Luqmanul Hakim tadi. Heret kita ke neraka kita tak tahu. Bukan? Ada pernah berlaku dalam Malaysia siapa? Kan? Cerdik. Cerdik. Ada satu orang saya pernah jumpa. Ni saya jumpa sendiri. Kalau saya sebut syarikat-syarikat, Masya Allah, dia ada 9 orang anak.
Cerita dia ni, ada seorang sahabat saya, dia buka pondok kat Kedah. Tuan Guru Haji Ismail. Pondok Jalan Jitra Al-Ustaz dah. Baru ni dia datang pondok daerah. 10 tahun, 7-8 tahun yang lalu, saya pernah pergi daerah pondok dia. Dia kata, Ustaz nak tengok satu orang perempuan yang sangat pandai didik anak. Maksud Ustaz ni macam mana? Saya panggil dia Baba. Maksud Baba ni macam mana? Dia didik anak dia semua kerja besar-besar. Ada yang doktor, ada yang kontraktor, ada yang businessman. Banyakkan dia businessman lah, kaya-kaya. Jutawan pun ada. 9 orang anak dia. Dia dulu guru Quran. Sangat pandai ngajar Quran. Alhamdulillah kan. Jadi kalau boleh ngajar Quran, anak pun dia ajar sekali lah. Tapi nak cerita, juga pergi tengok dia. Dia bawa saya pergi tengok. Dia duduk satu bilik yang dirantai kaki dia dengan gelang besi. Dia makan situ, dia buang air situ, buang air besar, buang air kecil, semua situ. Dia baca Quran, seorang dia, kadang dia menjerit, kadang baca Quran. Sembahyang dah, apa dah, out dah. Saya tanya dia, siapa makcik ni? Baba, dia nak cerita kat Ustaz ni. Kalau Ustaz nak cerita dekat kuliah-kuliah Ustaz, silakanlah. Sebagai pedoman, sebagai pengajaran, iktibar. Jadi dia ni ada 9 orang anak. Dia didik anak dia semua hebat-hebat. Anak dia semua hebat-hebat. Barangkali kena sangat bangga dengan anak dia. Satu ketika anak-anak dia ni raya pun tak balik. Sibuk sangat dengan kerja. Pasal pandai sangat didik tadi, pandailah dia cari duit. Sampai tak sempat nak balik tengok mak. Tak sempat nak balik tengok ayah. Akhirnya tak peduli mak. Mak ada komplain sangat. Dia orang hantar hidup pondok. Sampai stres mak ni, out of service. Orang Kedah panggil putus wayar. Putus wayar. Tak jalan tu lah putus wayar. Orang Kedah duduk Kedah lama. Putih wayar tu. Out of service. Tak boleh pakai. Itulah berak situ, makan situ, menjerit situ, baca Quran situ akhirnya. Sebab anak-anak tak ambil peduli dia. Pasal apa? Itulah kita. Terlalu pandai didik anak, berbangga-bangga dengan anak, jangan. Kita ada anak cerdik, pandai, jangan duk bangga. Kadang-kadang anak hak bodoh tu besok mak dia jadi wali, tapak dia jadi wali. Macam kisah Luqman Al-Hakim tadi, tuan-tuan. Jangan. Bukan semua orang bijak pandai anak dia cerdik. Saya ada satu orang sahabat, lecturer UKM. Dia datang jumpa saya, tak ada tak apa-apa ayat Quran, apa-apa amalan bagi anak ni yang rajin belajar. Dia lecturer. Dia cerita anak dia ni cukup malas belajar. Dia tinggal 3. Malam, pukul 8 malam keluar, pukul 3 pagi balik. Mana dia lepak tak tahu. Balik tidur. Tutup pintu bilik tak nyok. Nak marah ni tak akan nak marah. Anak lecturer. Mak pun lecturer. Anak lecturer kat mana pun tak tahu. Tak mau sekolah. Berhenti. Saya khabar ke dia. Saya pun lebih kurang tuan juga. Bukan pandai sangat didik anak. Saya ingat saya pandai didik anak. Kita lebih kurang je. Lebih kurang je. Kadang-kadang kita dah didik, tetapi mereka tak nak ikut. Nabi kata, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah pemberitahu, Allah jua yang memberi hidayah. Hidayah ini bukan milik kita. Hidayah bukan milik kita, tuan-tuan. Ya? Hidayah bukan milik kita. Kita suruh anak kita mayang.
Sama ada dia nak terima, dia tak nak terima, tu bukan kerja kita lah. Kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala. Allah yang jadikan kamu dan Allah juga yang menjadikan segala pekerjaan kamu. Bukan kita dah. Tugas kita menyampaikan sahaja. Balighu anni walau ayat. Nak ikut ke? Dia tak nak ikut, itu hak kerja Allah. Kalau dia ikut, ya syukur. Dia tak nak ikut, ya sabar. Barangkali sebab kesabaran kita, suatu masa mudah-mudahan jadi macam anak Luqmanul Hakim. Mudah-mudah. Jangan putus asa dengan Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Semua orang ada anak, macam pisang lah kan. Dalam standar pisang tu, ada juga yang busuk 2-3 biji. Bukan semua elok. Bukan? Begitulah. Jadi kalau Tuan tanya saya, Prof tadi, macam mana nak doa, saya pun tak reti. Anak saya bukan pandai-pandai semua. Macam bapaknya jugalah. Tak pandai juga. Anak saya bukan baik-baik semua. Macam bapaknya jugalah. Ya. Kita tak reti tuan-tuan. Yang reti hanyalah Allah. Wa ana abdul jahilun. Kita ni hamba Allah yang jahil. Allah yang alim. Tanya Allah, minta dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita nak minta dengan Allah ni perlukah doa-doa yang tertentu? Ya. Doa tertentu tu ibaratnya kunci. Kita nak buka pintu, nak buka kunci, nak buka mangga dulu kan. Anak kunci dia patah satu gigi, dah tak boleh buka. Betul? Terlebih satu gigi pun tak boleh. Dia kena ngam-ngam dengan gigi dia. Bawa dia masuk, prak. Dia kata, boleh Ustaz, ada kunci kita masuk, screwdriver, prak. Itu penyangak. Kamu nak jadi penyangak? Jangan jadi penyangak, dia beradab. Dia beradab. Begitulah. Ada amalan baca sekian-sekian, baca sekian-sekian, baca sekian-sekian. Kadang-kadang ada hadisnya. Itu namanya anak kunci. Anak kuncinya itu. Maka berbagai-bagailah amalan yang diajar oleh Rasulullah. Kan? Maka itu anak kuncinya. Jadi kalau kau suka amal yang ini banyak. Nabi bagi itu banyak. Kamu suka amal yang mana? Amalan. Satu Quran tu boleh kau buat amal. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Allah turunkan Quran. Allah Ta'ala kata apa? Padanya ada kesembuhan. Kamu baca alam apa pun. Antaranya surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Paling mudah baca saja Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu paling mudah. Saya baca apa nak bismillah saja. Jadi semua tu kuncinya. Kamu amallah. Jadi bila kamu amal, niat yang pertama mesti niat untuk takarrub kepada Allah. Untuk menghampirkan diri kepada Allah. Lepas tu barulah kita niat untuk apa tadi. Yang tu dulu. Jangan niat yang dunia dulu. Jangan niat yang kita nak dulu. Niat yang Allah nak dulu. Nak buat amalan apa pun, yang paling penting, bukan penting, ialah niat apa yang Allah suruh kat kita dulu. Barulah niat apa yang kita nak. Nak amal apapun, niat untuk bertakarub kepada Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan berkat ayat ini, ya Allah, jadikanlah aku dan anak aku hamba-Mu yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Bacalah ayat pun. Banyak kuncinya banyak. Nak ambil ayat mana, tengok yang kita mampu. Begitulah keadaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bunyi. Nak sambung nak sikit. Saya baru cakap mukadimah pun. Baru setengah mukadimah. Jadi nak cakap sikit lagi, ya, sabar sikit. Lagi 5 minit saya ambil nasihat. Sebelum kita tutupnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini nak ceritakan kepada kita mengenai hijab. Kita, orang lelaki dan perempuan, kena ada dinding. Dalam sebuah riwayat ada menyebutkan
setelah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat menjadikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai pakar rujuk bila bertemu dengan sesuatu hukum, masalah agama. Sahabat-sahabat ni bila mereka pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanyakan sesuatu hukum, Aisyah radhiyallahu anha menjawab soalan mereka di balik tabir. Di balik tabir. Bukan tunjuk muka dia. Sedangkan dia Ummul Mukminin. Apa maksud Ummul Mukminin? Ibu sekalian orang beriman. Maknanya dia tak boleh kahwin dengan siapa pun. Sekalian isteri-isteri baginda Nabi setelah Nabi wafat tak ada boleh kahwin dengan siapa. Dia Ummul Mukminin. Itu maksud kata mak orang beriman, dia tak boleh kahwin dengan siapa. Walaupun dia tak boleh kahwin dengan siapa, tapi dia jaga itu hijab. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ni nak cerita mafhum dia, jaga mata, jaga kemaluan. Siapa jaga dua tu, dia tu ahli syurga. Kenapa? Dua perkara inilah yang terkadang menyebabkan orang masuk neraka. Ada yang kekal di dalamnya, wal-iyazubillah, thumma wal-iyazubillah min zalik. Ya, terkadang orang tak ada mata, buta mata pun boleh menipu lagi orang celik. Pasal apa? Ya, mata hatinya pula buta. Jadi mata ni ada dua yang paling penting pada diri kita. Yang pertama mata kepala, yang kedua mata hati. Itu tak termasuk mata kaki. Mata kaki itu lain pula cerita dia, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu. Kita sambung lagi muzakarah kita pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Minggu depan. Kalau siapa-siapa ada soalan, insya-Allah kita sambung minggu depan lah. Jadi ayat hijab ni panjang sebenarnya cerita. Ayat hijab ni panjang cerita dia. Berbagai-bagai masalah. Adakah boleh perempuan menyanyi depan laki-laki walaupun maulid rasul, qasidah dan sebagainya? Itu banyak diperbahaskan dalam kitab-kitab fiqh, terutama kitab suara tu aurat katanya. Bagi Imam Hanafi, suara itu aurat kepada orang laki-laki. Suara perempuan aurat bagi orang laki-laki, itu bagi mazhab Imam Hanafi. Imam Syafi'i kata suara perempuan tidak aurat bagi lelaki, tetapi haram didengar kalau terpesona. Dengar dia bercakap, orang melayang kepala. Bilalah lelaki dia nak padam. Wallahu a'lam. Kat tu dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya, dan firman Allah Ta'ala ila akhirih, wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq, iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.